Pemimpin Iran meninggalkan Tehran, sementara orang Arab menyerangnya dan rejim itu memasuki malam penuh tekanan yang jarang berlaku, dikelilingi oleh kesedihan, kesunyian, dan letupan-letupan yang masih belum dijelaskan sepenuhnya. Abbas Zaraghishi, Menteri Luar Negeri Iran, telah meninggalkan ibu negara di tengah laporan mengenai serangan baharu di selatan Iran dengan destinasi yang masih belum dimaklumkan. Ini berlaku pada hari yang sama apabila jenazah Ali Khamenei tiba di makam suci Imam Reza di Mashhad untuk penutupan upacara pengebumian. Aku harap kau menjadi syahid dan kau akan menjadi lebih baik jika kau begitu. Allahumma, sesungguhnya kami mempunyai kesakitan, sesungguhnya Engkau Maha Baik. Mustafa muncul di tengah-tengah penghormatan, tetapi Mojtaba yang disebut sebagai pengganti dan pemimpin tertinggi yang baharu masih tidak muncul di halayak ramai. Iran telah mengebumikan komander lama itu, tetapi wajah baru kuasa tidak muncul di hadapan orang ramai. Pada masa yang sama, letupan telah dilaporkan di kawasan sensitif seperti Bakse, Bandar Abbas, Konarak, dan Shabaha. Sementara penyiar negara cuba menafikan sebahagian daripada laporan dan Washington mengelak daripada mengaku bertanggungjawab terhadap letupan-letupan baru itu, syak wasangka paling berat mula tertumpu ke Teluk. Dengan maklumat dari media Israel yang menunjukkan Kuwait dan Bahrain sebagai kemungkinan peserta dalam serangan bersama terhadap struktur Iran. Rejim yang telah bertahun-tahun mengancam jiran, menutup laluan dan menggunakan milisia, kini melihat wilayah sendiri menjadi sasaran dari pelbagai arah. Apa yang membuat Aragaksi keluar dari Tehran sekarang? Kenapa Mojtaba masih bersembunyi? Bagaimana negara-negara Arab terlibat dalam serangan ini? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pergerakan Aragaksi telah menimbulkan amaran karena ia tidak kelihatan seperti perjalanan biasa. Menteri Luar Iran keluar dari Tehran tepat ketika rejim itu menghadapi satu siri laporan mengenai letupan, aktiviti pertahanan udara dan serangan terhadap lokasi ketenteraan serta kawasan pantai. Tafsiran yang paling mungkin adalah mudah. Sama ada dia dihantar untuk rundingan kecemasan atau dia mengetepikan diri sementara keadaan semakin buruk. Dalam kedua-dua kemungkinan itu, image-nya tetap buruk untuk Tehran. Ketua diplomasi meninggalkan ibu negara. Sementara rejim Kuba meyakinkan rakyatnya sendiri bahawa mereka masih mengawal segalanya. Pengebumian Khamenei di Mashhad meletakkan krisis itu di pentas simbolik. Bandar itu menerima orang ramai, pasukan keselamatan dan upacara yang penuh dengan slogan menentang Amerika Syarikat. Namun, ketiadaan Moises Mojtaba lebih dirasai berbanding banyak ucapan. Beliau telah disebut-sebut sebagai pengganti selepas kematian bapanya dalam serangan pada 28 Februari 2026, tetapi tidak muncul di pentas awam utama. Ini memberi mesej yang tidak selesa kepada rejim itu sendiri. Republik Islam cuba menjual kesinambungan, tetapi lelaki yang sepatutnya mewakili kesinambungan itu masih tidak kelihatan. Dalam struktur kuasa yang hidup dengan simbol, kehadiran dan ketakutan, ketiadaan pemimpin baru menjadi tanda kemenangan. Rakyat melihat keranda bekas komander itu, tetapi tidak melihat penggantinya. Tekanan ketenteraan juga meningkat di selatan Iran. Laporan dari kawasan itu menyebutkan letupan di Buxar, Bandar Abbas, Sabahar, dan Konarak. Bakse mempunyai kepentingan sensitif kerana menempatkan kemudahan nuklear awam utama Iran. Bandar Abbas pula adalah lokasi strategik di pesisir pantai. Konarak terletak di pantai Makran, berhampiran Teluk Oman, kawasan yang penting untuk kehadiran tentera laut Iran. Shabahar juga termasuk dalam geografi tekanan ini kerana ia menghubungkan Iran ke laut terbuka dan laluan yang cuba dipertahankan oleh Teheran di tengah-tengah krisis. Washington berdiam diri mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap laporan-laporan baru itu. Pentagon tidak membuat sebarang pengumuman operasi yang jelas mengenai langkah terbaru ini, sementara beberapa media memetik pegawai Amerika mengatakan bahawa Amerika Syarikat tidak terlibat dalam letupan-letupan yang berlaku dalam beberapa jam terakhir.
Jenis kesunyian seperti ini tidak menamatkan krisis, malah ia menambah ketegangan. Apabila terdapat serangan, penafian separa dan tiada pengakuan secara terbuka, tafsiran politiknya ialah seseorang mahu memberi tekanan kepada rejim tanpa mendedahkan keseluruhan operasi secara terang-terangan. Di sinilah Kuwait dan Bahrain menjadi tumpuan utama syak wasangka. Maklumat dari media Israel menunjukkan bahawa negara-negara Teluk, kemungkinan besar kedua-dua negara ini mungkin telah terlibat dalam operasi bersama menentang Iran. Saksi di Kuwait juga melaporkan pelancaran. Masih belum ada pengesahan bebas yang cukup kukuh untuk mengesahkan pihak yang bertanggungjawab sebagai fakta muktamad. Tetapi hipotesis itu sendiri sudah mengubah betapa seriusnya keadaan ketika ini. Jika negara-negara Arab Teluk mula bertindak secara langsung terhadap Iran, Teheran telah kehilangan keselamatan psikologi untuk membayangkan bahawa mereka hanya akan berdepan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Teheran, regime Irã, Cuba menafikan letupan di beberapa tempat, seperti Kashim, Sirik, dan Jask. Penafian ini mungkin mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah untuk mengawal panik dalaman. Yang kedua adalah untuk mengelakkan daripada mengakui bahawa Teluk telah melintasi satu garisan berbahaya. Bagi Teheran, mengakui bahawa jiran-jiran Arab telah menyerang wilayahnya bermakna mengakui satu penghinaan serantau. Iran sentiasa cuba menampilkan dirinya sebagai kuasa yang menakutkan. Tetapi sekarang Iran perlu menjelaskan mengapa pantainya, pangkalannya, dan laluannya berada di bawah tekanan. Pangkalan tentara Laut Konarak menjadi salah satu titik paling penting pada malam itu. Pihak berkuasa Iran menyebut tentang serangan ke atas kawasan tentera dan laporan menyatakan terdapat 2 gelombang serangan. Walaupun tanpa pengesahan jelas tentang asal-usul pesawat itu, pemilihan sasaran tersebut sudah banyak menceritakan. Ia bukan sekedar untuk menakut-nakutkan penduduk. Tekanan itu menyasarkan struktur ketenteraan, laluan maritim dan keupayaan tindak balas. Sesiapa yang menyerang Konarak sedang menghantar mesej terus kepada tentera laut Iran dan juga dengan projek Teheran untuk menggunakan Teluk Oman sebagai kawasan manuver. Tetapi Mashhad juga mengalami ketegangan di luar upacara itu. Laporan menunjukkan bahawa seorang lelaki bersenjata telah melepaskan tembakan ke atas anggota yang berkaitan dengan pengawal revolusi dan Basij di kawasan Safarazan. Suspek itu dikatakan tidak berjaya ditangkap pada mulanya. Perkara ini menjadi perhatian kerana Mashhad dipenuhi oleh ejen, perisikan dan pasukan kawalan semasa pengebumian itu. Hingga detik-detik terakhir kehadirannya di antara kita, Ya Husin tidak pernah lekang dari bibirnya. Di mana sahaja dia berada, dia akan berkata. Jika serangan dalaman berlaku tepat di persekitaran yang diawasi ini, mesejnya ialah keselamatan rejim juga menghadapi keretakan di dalam Gaza. Israel mengekalkan satu lagi barisan aktif di Gaza. Pasukan pertahanan Israel memaklumkan bahawa mereka telah menghapuskan seorang anggota penting yang terlibat dalam pengeluaran dan pembekalan senjata untuk Barisan Popular bagi Pembebasan Palestin, Komando Umum di Selatan Gaza. Mereka juga menyatakan telah menembak seorang penembak Hamas di utara. Perkara ini mengaitkan krisis kerana ia menunjukkan bahawa Israel tidak hanya memberi tumpuan kepada Iran. Tekanan terhadap Pax Irã melibatkan Gaza, Lubnan, Syria, Teluk dan sempadan Israel. Netanyahu sekali lagi bercakap dengan Trump melalui telefon pada malam yang penuh dengan keputusan sensitif. Kabinet Israel memaklumkan bahawa perbualan itu membincangkan koordinasi antara kedua-dua negara, pergerakan Amerika di Teluk, ucapan Erdogan terhadap Israel dan keperluan zon keselamatan di sempadan Israel. Rusia turut serta dalam perbincangan dengan cuba mempertahankan perjanjian yang melibatkan semua pihak yang terjejas. Lavrov tahu bahawa Moskow tidak mahu ketinggalan dalam rundingan yang melibatkan Iran, Teluk, Amerika Syarikat, minyak dan laluan perdagangan. Ukapan Rusia juga mendedahkan satu lagi perkara. Masalah ini sudah melepasi Teheran dan Washington. Kesan ini telah sampai ke negara-negara jiran, termasuk perdagangan dan keseimbangan tenaga. Rejim Iran sedang berdepan dengan gabungan yang sukar. Pemimpin lama telah dikebumikan, pengganti masih belum muncul dan menteri luar telah meninggalkan Teheran. Letupan-letupan melanda kawasan pantai dan terdapat syak wasangka bahawa negara-negara Arab Teluk terlibat secara lebih langsung. Pada masa yang sama, Israel berkoordinasi dengan Trump, Gaza terus berada di bawah tekanan tentera dan Moskow cuba mengekalkan ruang di meja rundingan. Teheran masih cuba berlagak keras. Namun, malam itu menunjukkan rejim yang dikelilingi oleh keraguan.
Kekuatan yang dia katakan diproyeksikan keluar, kini kembali menghantui pintu rumahnya sendiri. Krisis ini berterusan karena tiada siapa yang mahu mengakui kelemahan. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan. Terima kasih.